Okey kelas, sekarang kita hendak belajar tentang satu cerpen. Cerpen ni dia agak menarik ya. Dia tentang seorang bayi yang telah diambil untuk dijadikan anak angkat ya. Bayi ini asalnya ialah seorang bayi yang berbangsa Cina, tetapi ibu angkat dia ialah orang Melayu. Okey, ada masalah di mana keluarga kandung bayi ini tidak mahu menerima bayi ini kerana bayi ini dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, terlalu kecil, cacat ya. Jadi keluarga kandung bayi ini berasa sangat malu. Kemudian dia serahkan bayi ini beserta dengan duit kepada jirannya. Okey, jirannya yang menjaga bayi ini sehingga dewasa. Okey, kita akan lihat cerita ini tentang apa. Tapi awak perlu faham dulu apa maksud pungut. Pungut maksudnya kita kutip atau kita ambil. Jadi orang Melayu dahulu kalau anak itu kita ambil dari satu tempat lain atau kita ambil daripada orang lain, kita panggil dia pungut. Ya. Okey. Seterusnya kita akan tengok slide yang kedua kelas. Okey, watak utama dalam cerita ini ialah Mak Timah ya. Mak Timah seorang wanita berbangsa Melayu yang sudah tidak ada suami ya. Dia seorang perempuan yang sangat tabah ataupun sangat kuat atau penyabar. Dia sangat sabar membesarkan seorang anak angkat yang cacat. Okey, yang dia panggil sebagai pungut. Tapi pungut ni dia ada nama lain lah. Pungut ni hanyalah nama gelaran sahaja. Nama sebenar dia ialah Zahara. Tetapi nama asalnya dalam bahasa Cina ialah Yap Si Hong. Okey, pungut ni dilahirkan cacat kerana saiz badan dia hanya sebesar sebiji buah betik saja. Okey. Ini menyebabkan siulan. Okey, siapa tu siulan? Siulan ni watak yang kedua. Siulan ni ialah ibu kandung kepada Yap Si Hong atau pungut atau Zahara ya. Dia berbangsa Cina. Jadi dia sangat malu untuk memelihara pungut ya. Kerana 4 orang anaknya yang lain semua sihat, semua montel. Montel maksudnya sihatlah, berbadan agak besar. Okey. Jadi apa yang dilakukan oleh Syulan, kita akan tengok ya slide yang seterusnya. Oleh sebab itu, Bibi ialah nenek kepada pungut. Bibi ni berbangsa Cina lah, maksudnya dia ibu kepada Syulan. Bibi ni dia telah serahkan pungut ini kepada jiran dia iaitu Mak Timah. Mak Timah ni watak utama tadilah yang cikgu sebutkan, seorang wanita Melayu yang sangat penyabar. Dia serahkan surat sumpah yang ditukar nama. Maksudnya dalam surat itu dia tukar nama pungut ni jadi anak angkat kepada Mak Timah. Kemudian ada juga diberikan wang sebanyak RM150 sebagai perbelanjaan pungut. Pada mulanya Mak Timah ni rasa dia tak nak menjaga pungut, tapi akhirnya dia terima juga sebab dia kasihan kepada pungut, dan satu sebab lain juga ialah kerana Mak Timah pun ada anak-anak yang lain. Dan anak-anak mereka kata mereka hendak adik. Mereka suka bayi itu. Jadi Mak Timah pun menjaga bayi itu seperti anaknya sendiri. Okey, ini cikgu terangkan semula ya. Satu sebab lain kenapa Mak Timah selain daripada dia kasihan kepada pungut, kenapa dia nak jaga juga pungut, sebab dua orang anak perempuan dia iaitu Khatijah dan Munah, mereka mahukan adik. Mereka kata kepada Mak Timah, ambillah pungut jadi adik kami kerana kami memang suka kepada bayi ya. Kemudian Mak Timah sangka apabila dewasa, saiz pungut yang sangat kecil seperti buah betik itu akan membesar apabila dia jaga dengan baik dan sempurna. Dan doktor pula kata, dia ramalkan, dia expect yang pungut hanya boleh hidup 2 tahun sahaja. Tapi apabila Mak Timah jaga dia, umur dia sekarang dalam cerita ni, dalam cerpen ni sudah berusia 24 tahun. Umur dia sangat panjang ya. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Namun begitu, apabila pungut dewasa, pungut membesar sebagai seorang gadis yang cacat. Dia tak boleh berdikari, dia tak tahu uruskan hal sendiri. Semua diuruskan oleh Mak Timah, termasuklah mencuci najis dia, membersihkan badan dia, makan, minum, semua dia tak mampu buat sendiri. Jadi Mak Timah berasa sangat kecewa lah, kerana harapan dia apabila dia jaga pungut, bila dewasa nanti pungut boleh jaga dia semula. Tapi harapan itu musnah.
Malahan Mak Timah pula semakin lama semakin tua, semakin tidak sihat, semakin uzur. Tapi dia terpaksa buat kerja yang berat. Okey, terpaksa mengangkat pungut masuk ke bilik air, mencuci badannya, menyuap dia makanan seperti kanak-kanak kecil. Dan pada waktu ini Mak Timah juga berasa agak susah sebab masa ni dia sudah tua dan sakit uzur maksudnya. Okey, keadaan pungut yang cacat menyebabkan pergerakan Mak Timah terbatas untuk ke rumah anak-anaknya. Maksudnya pungut ni tidak boleh ditinggalkan di rumah seorang diri. Nanti jadi benda lain. Jadi Mak Timah tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Hanya duduk di rumah dengan pungut 24 jam Mak Timah sentiasa berdoa supaya pungut meninggal dunia lebih dahulu. Sebab dia kata kalau Mak Timah meninggal dunia dahulu, siapa nak jaga pungut? Sedangkan adik-beradik angkatnya tadi Khadijah dengan Munah pun tak nak jaga pungut. Masa kecil, masa bayi sahaja mereka suka. Bila dah dewasa, mereka tak suka. Sebab pungut seorang gadis yang cacat dan mereka kata pungut menyusahkan mereka. Mereka juga pernah berkata supaya dihantar pungut ke rumah kanak-kanak cacat. Okey, Mak Timah sangat sayang pungut walaupun anak lain tak suka Anak lelaki Mak Timah mencadangkan supaya Mak Timah hantar pungut ke rumah kanak-kanak cacat. Namun Mak Timah tidak sampai hati. Okey, jadi Mak Timah berazam ataupun dia bertekad supaya memelihara pungut sehingga akhir hayatnya. Okey. Ini ialah logo Persatuan Penjagaan Kanak-kanak Cacat Klang Selangor Okey, di sini awak boleh lihat kasih sayang Mak Timah terhadap anak angkat dia yang bernama Pungut atau Zahara atau nama asalnya ialah Yap Siew Hong. Okey. Nanti cikgu akan terangkan tentang sinopsis tentang tema, persoalan, nilai, pengajaran dan juga perwatakan, watak dan perwatakan.